Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan tentang pemikiran pluralism dan isu-isu semasa di Malaysia. Sebelum itu, saya akan kenalkan ahli kumpulan saya iaitu Hani Sofiana, Sharifah Nur Atika dan saya Farisha Akila Izzati. Apa itu pluralism? Bagaimana ia berlaku? Mari saya jelaskan tentang definisi pluralism dan juga latar belakang kemunculan pluralism di Malaysia. Apabila kita mendengar perkataan pluralism, kita mesti berfikir, perkataan plural dalam bahasa Inggeris bermaksud lebih dari satu atau majmuk. Ya, betul. Mengikut Kamus Bahasa Melayu, pluralism bermaksud keadaan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kepercayaan agama, kepercayaan dan kebudayaan dan kaum serta kepelbagaian masyarakat antarabangsa yang perlu kita hormati. Seterusnya, masuk pluralism dari Kamus Sosiologi karya Agong Tri Haryanto dan Eko Sujatmiko ialah keadaan masyarakat yang majmuk iaitu berkaitan dengan sistem sosial dan politiknya. Selain itu, Majlis Ulama Indonesia juga mengatakan bahawa pluralism ini suatu fahaman yang menganggap bahawa semua agama adalah sama dan disebabkan itu setiap pemeluk agama tidak boleh menuntut agamanya sahaja yang benar manakala agama yang lain sesat. Pluralism ini juga mengajarkan bahawa setiap pemeluk agama itu akan masuk ke syurga bersama-sama. Seterusnya kita lihat bagaimana pluralism ini wujud. Pluralism ini wujud disebabkan oleh gerakan liberalism dari Indonesia. Di Indonesia, mereka menggunakan perkataan liberal secara terang-terangan untuk pertubuhan-pertubuhan mereka seperti Jaringan Islam Liberal JIL. Manakala di Malaysia, pertubuhan-pertubuhan ini tidak menggunakan perkataan liberal seperti gerakan liberalism di Indonesia. Unsur-unsur liberalism ini wujud apabila pertubuhan-pertubuhan ini ditubuhkan. Antaranya ialah Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism dan SING, MCC BCHS atau dalam bahasa Melayunya ialah Majlis Perundangan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan SING. Pertubuhan yang kedua ialah Institut Kajian Dasar IKD dan yang ketiga ialah System in Islam SIS. Majlis Perundangan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan SING ditubuhkan pada tahun 1983 dan pertubuhan ini yang mengetuai slogan iaitu dialog antara agama. Seterusnya, Institut Kajian Dasar IKD pula ditubuhkan pada tahun 1985 untuk membentuk masyarakat yang madani, mempromosi interaksi antara negara-negara Asia Tenggara dan di luarnya dan juga melahirkan kebangkitan kebudayaan. Di samping itu, Sistem in Islam SIS juga ditubuhkan untuk memperjuangkan isu-isu wanita Islam. Sistem in Islam ditubuhkan pada tahun 1988 tetapi didaftarkan pada tahun 1993. Seterusnya, Hani akan mengambil alih tempat saya untuk membincangkan tentang ciri-ciri pluralism agama. Terima kasih kepada Farisha atas penerangannya sebentar tadi. Sekarang saya akan masuk kepada ciri-ciri pluralism agama. Ciri pluralism agama yang pertama ialah mempercayai bahawa agama Islam dan agama-agama lain adalah benar. Fahaman ini adalah salah kerana ianya seolah-olah menganggap bahawa semua agama adalah sama dan berada di aras yang sama. Bermaksud tiada agama yang lebih benar maupun tiada agama yang kurang benar. Perkara ini bercanggah dengan ajaran Islam yang sememangnya perlu percayakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Fahaman pluralism di Malaysia telah menyebabkan rakyat Muslim berfikiran terbuka untuk menyambut perayaan agama-agama lain seperti Tahun Baru Cina, Deepavali dan Hari Krismas. Golongan ini berpendapat bahawa perayaan ini perlu disambut bagi menghormati dan mengekalkan keharmonian rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Namun, perkara ini bercanggah dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, seorang Muslim mengikuti agama-agama lain menyambut perayaan mereka adalah tidak dibenarkan sama sekali. Rakyat Muslim perlu beringat bahawa amalan dan perbuatan yang dilakukan perlulah mengikut gaya hidup Islam dan berpaksikan ajaran Islam iaitu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ciri pluralism yang kedua ialah Muslim yang melakukan murtad. Apabila seseorang itu mengamalkan amalan pluralism dalam diri, mereka beranggapan bahawa semua agama adalah sama rata dari segi kebenaran. Ini bermakna
Mereka juga bersetuju dengan fahaman yang diajar oleh agama-agama lain dengan hati yang terbuka. Sekiranya orang Muslim percaya bahawa semua agama itu benar, orang itu mungkin akan cenderung untuk murtad kerana tidak mahu terikat dengan satu agama sahaja. Murtad adalah haram di sisi Islam dan perkara ini dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Malaysia, proses murtad memerlukan proses yang rasmi dan perlu dilakukan di mahkamah syariah. Ini menunjukkan bahawa kes pengeluaran dari agama Islam adalah perkara yang dititik beratkan oleh negara kita. Dari segi perundangan, mereka perlu pergi ke mahkamah syariah bagi memaklumkan secara rasmi bahawa dirinya sudah murtad. Namun, ada juga yang tidak pergi ke mahkamah syariah dan melakukan pengisytiharaan murtad dan menjalankannya secara tidak terbuka. Terdapat sebuah kes sensasi yang berlaku dahulu di mana Azlina Jailani, seorang Muslim yang mahu murtad. Justru itu, dia mahu menukar namanya kepada Lina Joy. Namun, permohonan seterusnya untuk menukarkan status agama di kad pengenalannya daripada Islam ke Kristian tidak dibenarkan. Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya telah memberitahu bahawa di dalam Islam tiada paksaan dalam agama. Namun, ianya hanya boleh digunakan kepada orang yang bukan Islam sahaja. Hal ini kerana kita sudah sedia maklum bahawa seorang Muslim perlulah patuh kepada Allah sahaja dan tiada yang lain. Maka, sekiranya status agama seseorang itu adalah Islam, maka dia perlulah meneruskan baktinya sebagai seorang Muslim sepanjang hayatnya. Bagi orang bukan Islam pula, adalah bukan paksaan untuk mereka menukarkan agama mereka kepada Islam, melainkan mereka sememangnya mahu menukar agama. Itu sahaja bagi ciri-ciri pluralisme agama. Terusnya, saya akan masuk kepada faktor-faktor penyebaran pluralisme di Malaysia. Faktor yang pertama ialah media massa. Pada zaman yang berteknologi tinggi kini, adanya penceritaan atau penulisan mengenai pluralisme secara berleluasa melalui media cetak dan media elektronik. Menurut Bitara, terdapat penulisan yang diterbitkan oleh penerbit dari Indonesia dan Malaysia yang telah menyerapkan ajaran pluralisme di dalam buku-buku mereka. Antaranya adalah Islam dan pluralisme dan Allah, yang mempunyai unsur pluralisme dan dikatakan telah diharamkan di Malaysia. Internet turut menjadi penyumbang kepada perkembangan pluralisme di Malaysia. Pluralisme telah disebarkan dengan lebih meluas melalui laman sesawang internet dan berita online terkenal yang mempromosikan pluralisme seperti Malaysia Kini dan Malaysian Insider. Seterusnya, faktor yang kedua ialah kursus kepimpinan dan pengurusan. Menurut Bitara, terdapat satu kursus yang telah diperkenalkan sebagai Emotional Spiritual Quotient yang berpusat di Jakarta mempunyai elemen-elemen pluralisme yang bertujuan untuk menyesatkan para pengikutnya. Lebih membimbangkan, kursus ini telah diikuti secara meluas oleh masyarakat kita setelah tertubuhnya beberapa pusat penyebarannya di sini. Namun, tindakan yang proaktif dan pantas oleh Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2010 perlu dipuji apabila beliau telah mengharamkan kursus ESQ tersebut. Pengharaman tersebut dibuat setelah beberapa penelitian yang dibuat menjumpai beberapa ciri pluralisme yang telah ditetapkan di dalam kursus tersebut. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Sharifah Nur Atika untuk menyampaikan faktor pluralisme yang seterusnya. Faktor yang seterusnya ialah ajaran keagamaan. Tersebarnya fahaman pluralisme ini daripada ajaran agama yang menyimpang iaitu ajaran sesat. Sebagai contoh, ajaran yang diajar oleh Ayah Pin. Ayah Pin dikatakan mempercayai bahawa semua agama adalah sama dan beliau yakin bahawa setiap individu mempunyai hak masing-masing untuk mengamalkan agama mengikut cara yang disukai. Fahaman pluralisme yang diterapkan oleh beliau adalah jelas sekali salah dan sekaligus mampu merosakkan akidah seseorang. Ajaran agama yang menyeleweng dan sesat seperti ini kebiasaannya diikuti oleh golongan muda, remaja dan warga tua kerana dilihat lebih mudah untuk dipengaruhi. Seterusnya ialah tokoh-tokoh. Berkembangnya fahaman ini melalui tokoh-tokoh yang mempunyai fahaman pluralisme sama ada dari dalam dan luar negara. Sebagai contoh, menurut sumber dari Bitara,
Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan salah satu tokoh yang dikatakan mempunyai fahaman pluralisme kerana beliau telah menyampaikan sebuah ceramah bertajuk Religion, Pluralism in Divided World pada tahun 2012. Bukan itu sahaja, tokoh luar seperti Irsyad Manji telah dijemput ke Malaysia untuk melancarkan buku beliau yang bertajuk Allah, Liberty and Love yang menceritakan tentang realisme dan homoseksualiti yang mempunyai unsur-unsur bertentangan dengan akidah. Maka sentiasalah menyemak kesahihan sesuatu perkara dengan lebih arif. Sekian saja daripada saya. Terima kasih Sharifah Nur Atika atas penerangannya sebentar tadi. Kini, saya akan masuk kepada kesan-kesan pluralisme agama. Kesan pluralisme agama yang pertama ialah menjejaskan kedaulatan agama Islam di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan adalah garis panduan perundangan bagi mentadbir dan membentuk Malaysia menjadi sebuah negara yang harmoni dan aman damai. Seluruh rakyat Malaysia berpaksikan kepada Perlembagaan Persekutuan yang merupakan dasar perundangan yang diwujudkan sejak dahulu lagi untuk mengelakkan dan menyelesaikan semua masalah atau perselisihan faham yang bakal muncul. Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam merupakan agama rasmi Malaysia. Namun, orang yang bukan beragama Islam masih bebas untuk menganut agama masing-masing. Kenyataan ini tidak asing bagi rakyat Malaysia kerana negara ini sememangnya terdiri daripada pelbagai jenis kaum seperti orang Melayu, India, Cina, Kadazan Dusun dan Iban. Tidak mustahil sekiranya golongan yang mengamalkan fahaman pluralisme agama ini tidak berasa senang dengan perkara 3, Seksyen 1 di dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia kerana mereka mempercayai bahawa semua agama itu adalah benar. Perkara ini boleh mendatangkan banyak persoalan yang menular di minda mereka dan ini boleh mendatangkan salah faham yang besar dan menjurus kepada konflik agama dan hak keistimewaan raja di negara kita. Agama Islam sememangnya berada di bawah jagaan raja dan ianya mengikut raja negeri masing-masing. Sekiranya golongan pluralisme mahu menuntut keadilan untuk menyamaratakan semua agama yang ada, pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan akan berlaku dan bukan sahaja akan menggugat kedudukan agama Islam di Malaysia, malah tanggungjawab raja juga akan terjejas. Perkara ini akan menimbulkan perbalahan dan sedikit sebanyak melanggar kehormatan perundangan Malaysia yang sudah tercipta sejak dahulu lagi oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Seterusnya, kesan yang kedua ialah keruntuhan akidah sebagai seorang Muslim. Dari segi bahasa, akidah adalah pegangan iman yang kuat. Manakala dari segi syarak pula, akidah adalah suatu kepercayaan yang nyata dan tiada perasaan ketidakpastian apabila berpegang pada sesuatu. Seorang Muslim perlulah mempunyai asas akidah yang kukuh dalam diri mereka dengan sentiasa beriman dan berpegang kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah dan meneruskan gaya hidup Islam dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara ini tidak selari dengan fahaman pluralisme yang sememangnya menular di dalam Malaysia zaman kini. Golongan ini semakin meluas tahun demi tahun kerana banyak faktor, antaranya ialah pengaruh barat dan media massa. Pendarahan terhadap ilmu pengetahuan yang luas membolehkan seseorang itu untuk berfikiran terbuka. Perkara ini tidak salah, tetapi ianya menyalahi ajaran agama Islam sekiranya seseorang itu terlampau bebas dengan fahaman orang lain dan menyebabkan akidahnya merosot. Sekiranya seseorang itu mengamalkan fahaman pluralisme, dia akan cenderung untuk melakukan sesuatu perkara yang melalaikan, seperti menyambut perayaan yang disambut oleh agama lain. Sebagai seorang Muslim, adalah dilarang sama sekali bagi kita mengikuti atau menyambut kepercayaan mereka kerana adanya rutin-rutin seperti pergi ke gereja dan minum minuman beralkohol. Seterusnya, saya serahkan kepada Sharifah Nur Atika. Terima kasih Hani Sofiana. Saya Sharifah Nur Atika akan menceritakan sedikit isu-isu semasa tentang pluralisme agama di negara kita. Di antara isunya ialah kebebasan beragama, penggunaan kalimah Allah dan juga sambutan perayaan.
Sejak 2 dan 3 dekad ini, heboh di kalangan masyarakat tentang isu kebebasan agama yang diperjuangkan oleh golongan pluralisme. Mereka mempersoalkan keadilan terhadap seseorang yang beragama Islam ingin bertukar agama dihalang yang mengganggu hak kebebasan seseorang. Wujudnya isu ini kerana pertikaian yang dibuat oleh Chandra Muzaffar yang merupakan tokoh lantang menyokong hak kebebasan agama di negara kita. Bukan itu sahaja, pada tahun 2020, aktiviti penyebaran fahaman pluralisme semakin giat dijalankan dengan bantuan daripada badan bukan kerajaan di Malaysia. Menurutnya, setelah mendapati bahawa program rentas agama dianjurkan seperti Majlis Berbuka Puasa bersama penganut agama lain dan juga program interfaith dialog oleh salah satu pertubuhan bermula sejak tahun 2018. Pihak mereka mula membuat pemerhatian terhadap persatuan-persatuan tersebut. Katanya, jika pengisian program tersebut adalah untuk mengenali dan memahami serba sedikit fahaman agama di negara kita, program tersebut dianggap baik. Namun, agama Islam mempunyai batasan dan batasan tersebut merupakan kebenaran dan kesucian agama Islam yang tidak boleh dicemari dengan unsur-unsur yang bercanggah dan unsur syirik dengan akidah Islam. Seterusnya ialah isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Tercetusnya perkara ini disebabkan oleh desakan pihak Kristian yang mempertikaikan dan mempersoalkan hak penggunaan tersebut. Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa larangan yang telah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1986 tersebut tidak sah di sisi undang-undang dan tidak berperlembagaan. Dengan kenyataan itu, pihak kerajaan dan juga pertubuhan bukan kerajaan menyuarakan supaya Mahkamah Tinggi membincangkan semula keputusan yang telah dibuat. Hal ini dijadikan peluang oleh golongan pluralisme untuk menyebarkan pemikiran mereka bahawa semua agama adalah sama dan bertuhankan Tuhan yang sama dan membawa ruang kemurtadan kepada masyarakat umum di negara kita. Akhir sekali, isu sambutan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia. Teguran para ulama dan mufti terhadap sambutan perayaan secara bersama-sama dipandang rendah oleh sesetengah masyarakat. Hal ini dianggap kolot dan pandangan para mufti dan ulama tersebut adalah pandangan orang yang berfikiran tertutup. Hal ini seakan menjadi budaya kepada masyarakat di Malaysia, terutama kepada golongan muda kerana mengambil mudah soal akidah. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Farisha untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan topik ini. Berjumpa lagi kita. Baik, saya akan menyimpulkan tentang perbincangan kita pada hari ini. Fahaman pluralisme agama ini sangat bercanggah dengan ajaran Islam dan ia dapat memesongkan akidah umat Islam. Kita sudah sedia maklum bahawa agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam. Akan tetapi, golongan pluralisme agama ini akan mempersoalkan pula tentang kedudukan agama-agama yang lain yang wujud di Malaysia. Oleh disebabkan itu, perkara ini dapat menimbulkan pergaduhan antara penganut agama Islam dan penganut agama yang lain. Perkembangan pluralisme agama di Malaysia agak membimbangkan jika kerajaan tidak mengambil berat akan perkara ini. Pihak kerajaan seharusnya mengambil inisiatif untuk menghalang golongan pluralisme agama ini daripada tersebar luas kerana fahaman ini amat mudah tersebar dengan adanya media massa yang memberikan info-info yang tidak tepat dan benar. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.